Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar penonton yang berada di rumah? Anda kini sedang menyaksikan Adik Tanya Ustaz bersama dengan adik-adik yang akan menemani saya hari ini. Sekejap ya. Adik-adik semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat. Ustaz nak minta tumpang duduk boleh ke tidak? Boleh. Alhamdulillah. Amboi, ada yang mewarna, ada yang baca novel, ada yang baca buku doa. Masya Allah, hebat betul lah adik kita ni. Tapi sekarang kita nak berkongsi ilmu pula. Boleh tak? Boleh. Kalau boleh Ustaz nak tengok dengan semangat bagi tahu kepada penonton di rumah. Mereka kini sedang menyaksikan rancangan Adik Tanya Ustaz. Alhamdulillah. Baru dia tengok, oh adik tanya Ustaz. Ingatkan adik-adik membaca. Baik, seperti biasa dalam Adik Tanya Ustaz kita akan buka satu tajuk ataupun topik yang mana kita akan bersembang. Adik tanya soalan, Ustaz jawab dalam keadaan yang santai, bukan berat, supaya kita dapat faham apa tajuk yang kita bincangkan dan insya-Allah di masa akan datang kita dapat amalkan insya-Allah. Macam tak boleh je. Sekali lagi sebut apa? Insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita nak bersembang hari ini mengenai topik yang agak dekat dengan kita. Sebab adik abang tengok, abang pula Ustaz tengok, terasa muda. Ustaz tengok adik-adik semua handsome hari ni. Kacak, cantik, bergaya. Itu tajuk kita hari ni. Kita nak cakap mengenai tajuk Jom bergaya. Bila sebut pasal bergaya ni, Ustaz pernah sebut sebelum ni dalam Al-Quran. Qul man harrama zinatallah. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan bagi manusia, perhiasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa haramkan? Boleh. Tapi kita kena ingat, ada guideline ataupun ada satu garisan yang perlu kita ikut sebagai seorang Islam. Jangan kata Allah tak pandang luar Ustaz. Sebenarnya kan Ustaz dia cakap dalam hadis, Allah pandang dalam. Betul. Allah tak pandang luar, Allah pandang dalam. Tapi kalau luar pun dah bermasalah, agak-agak dalam bermasalah tak? Mesti bermasalah kan? Kalau luar pun tu dia ni, rambut pacak, zoom, naik kalau purple. Rambut pang naik ke tegak tu kata, kenapa macam ni? Ustaz, jangan risau Ustaz. Walaupun saya macam ni, tapi saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan macam tu? Bila sebut pasal bergaya ni, yang ada di rumah, para penonton sekalian dan juga adik-adik, benda ni satu yang dekat dengan kita sebab ini pemakaian. Mal'ab, perkataan bahasa Arabnya. Mal'ab tu apa dia? Pakaian. Ni. Baju. Bukan padang. Lain. Padang pun lebih kurang sama bunyi dia. Ni. Baju. Benda yang kita pakai ni merupakan apa yang menunjukkan diri kita tu kadang-kadang. Ini saya nak bagi tahu. Bukan kata Islam sahaja. Daripada saintifik, daripada kajian psikologi manusia pun sama. Apa yang kita pakai menunjukkan siapa diri kita. Ada orang suka pakai jenis baju petak-petak macam Ustaz. Ada orang suka pakai baju polka dot macam Yaya. Ada yang belang-belang macam Aina. Setiap pemakaian kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenar. Tapi Ustaz nak tekan ke di sini apa dia? Adik-adik satu hari nanti Ustaz doakan dan penonton-penonton di rumah pun insya-Allah doakan, kemungkinan besar satu hari nanti akan jadi pendakwah. Nak sebarkan Islam. Apa kena mengena dengan gaya Ustaz? Tak ada kena mengena pun, ada kena mengena. Ustaz nak bagi tahu bila sebut pasal bergaya, macam mana keterampilan kita memainkan peranan yang sangat penting bila kita nak berdakwah kepada orang luar. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun seorang yang handsome, kacak, bergaya, mutu, keunggulan. Tu nampak. Sebab itu orang suka, orang senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergaya itu merupakan satu elemen yang tak adalah Ustaz kata sangat penting, agak penting. Sebab apa? Pertama, bila kita nak berdakwah, saya nak bagi tahu kepada para penonton di rumah dan juga adik-adik, kita perlu masuk dalam dunia orang tu dulu. Ustaz nak dakwah ke adik-adik ni. Jadi Ustaz kena buat macam mana?
Apa gaya Ustaz? Bila kata gaya bukannya sekadar pakaian. Mungkin ada ingat gaya pakaian je ke? Tak, gaya ada banyak. Gaya pemakaian. Gaya apa lagi? Gaya? Gaya apa? Cuba teka Hafiz. Tak tahu? Gaya apa, Yaya? Percakapan. My friend, sip sikit. Gaya percakapan. Gaya cara menyusun kata kah? Tak. Bila nak bercakap dengan orang, nak dakwah orang kena tahu. Oh dia ni orang muda contohnya. Yaya orang muda. Amirul tua. Ke muda juga? Muda. Kecil lagi muda. Mana boleh Ustaz nak kata sesungguhnya. Ya, kamu perlu turut. Dah tak. Ustaz ni cakap apa ni? Apalah Ustaz ni, nampak? Sebab itu bergaya ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam menyebarkan dakwah sendiri. Jadi jangan kata bergaya ni tak boleh langsung. Dalam Islam bagi guideline. Tapi ada perkara yang perlu kita ikut. Lebih-lebih lagi aurat. Bukan urat. Aurat. Urat dengan aurat itu berbeza. Lelaki ada auratnya. Perempuan ada auratnya. Lelaki. Ustaz nak tanya. Sebelum ni Ustaz pernah ajar ni. Sebelum ni. Apa aurat lelaki? Perut hingga pusat. Pusat hingga ke lutut. Pusat hingga ke lutut. Tapi kalau kata pusat lutut bolehlah pakai seluar atau tolak taik naik atas sikit atas pusat lepas tu biar kat lutut ke bawah. Boleh ke? Boleh. Tak sopan kan kalau nak jumpa dengan orang pun orang tengok ni apa hala dia ni. Peteruk sangat pakaian ni. Hei, peliknya. Pelik tak? Pelik, tak sopan. Lagi kalau keluar pergi jalan-jalan kat shopping mall. Nak pakai macam tu? Asal kata tu aurat dah lah. Nak? Tak nak. Yang perempuan pula macam mana? Sabar. Belum lagi. Yang ini akan kita rangkas selepas ini. Hanya dalam rancangan Adik Tanya Ustaz. Kita kembali selepas ini. Kita apa tu Riana? Seronok ke? Cerita pasal apa? Ayah dia? Tu adik-adik. Kita kembali dalam rancangan Adik Tanya Ustaz. Alhamdulillah. Minta maaf lah tadi seronok layan adik-adik ni. Tengah duk mewarna, membaca buku. Lepas tu ada pula yang buka buku doa tadi. Allahu Akbar. Hebat adik-adik kita. Macam-macam benda dia boleh buat. Tapi adik, kita berhenti yang tu jap. Kita nak sambung balik sedikit tadi. Tadi sebelum kita berehat, Ustaz cakap pasal aurat lelaki kan? Yang perempuan pula Ustaz nak tanya. Yang kita belajar sebelum ni. Yang mana aurat perempuan? Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tapi satu perkara yang kita takut, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud ada perempuan yang pakai baju tutup tetapi dia bertelanjang. Apa dia? Itu masalah. Yang ni adab bergaya tadi ni. Boleh pakai baju. Tapi dia pakai baju tapi bertelanjang. Maksud apa? Dia pakai baju cantik dah. Tutup. Tapi ketat. Yang ini kata Rasulullah apa? Seperti mana orang bertelanjang. Tak boleh nampak susuk tubuh dia. Yang ni mana? Yang ni mana? Yang ni mana? Ini yang bahaya. Seronok. Afiq gelak je. Saya nak bagi tahu orang. Tapi itu betul. Memang ada orang. Agak-agak ada tak orang macam tu sekarang? Ada. Jangan kata tak ada. Ada. Jadi kena ingat tu. Okey. Dah boleh faham ya? Okey. Ustaz nak buka soalan. Yang mana nak tanya soalan perempuan dulu kan lagi. Amirul. Ustaz, takkan tak boleh bergaya langsung? Marah Amirul. Saya dah handsome dah Ustaz. Takkan tak boleh bergaya langsung. Okey. Bergaya tu boleh macam Ustaz cakap. Tapi ingat, macam Ustaz cakap tadi. Islam tak melarang. Allah tak melarang. Perhiasan dunia untuk Allah bagi supaya kita gunakan. Tapi ada guideline yang perlu kita ikut. Pertama tadi tak ikut. Jangan langgar hukum aurat, tu yang pertama. Yang kedua, sebelum ni kita ada belajar tentang membazir. Jangan berlebih-lebihan ketika berbelanja untuk bergaya. Setengah orang kata, asalkan tutup aurat cantik, mahal tak apalah. Beli jubah harga 1,000 satu. Mahal ke murah? Mahal loh. Agak-agak ada tak? Ada jubah harga RM1,000 satu. Ada tak? Ada, betul. Saya tak bohong. Saya pernah nampak. Yang ni maknanya dia memboroskan harta dia secara berlebihan. Dah jadi salah. Benda tu asalnya baik macam Ustaz cakap sebelum ni. Tapi bila salah caranya dia jadi
Selah. Ini kena ingat. Bila bergaya, jangan membazir, kena ikut hukum ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga last. Elakkan daripada ada sifat riak atau takabbur. Dia masalah, dia benda ni bersambung. Bila dia tak ikut tutup aurat, dia dah tutup. Dia bersambung selepas apa? Dia bersambung selepas mengemburkan harta secara lebih-lebihan. Dia beli barang mahal, dia pakai. Dia mula rasa riak. Wah, tengok baju aku jenama. Nampak? Ingat senang ke? Dalam Malaysia buat 10 helai je tau. Khas untuk 10 orang je. Termasuk dia salah seorangnya aku. Kalau aku kaya, dia kata, aku kaya, aku beli baju harga 10,000. Dah jadi riak. Boleh ke? Tak boleh. Sebenarnya bergaya ni tak ada masalah. Yang masalahnya manusia. Bila bergaya lebih-lebihan, macam-macam perangai yang jadi selepas itu. Itu yang kita nak elakkan. Sebab kita ni perubahan bermula dengan diri sendiri. Faham tak Hafiz? Alhamdulillah. Okey, sekarang Ustaz nak buka soalan yang seterusnya. Adam ke? Saya Ustaz. Aina. Ustaz, kalau perempuan yang suka bersolek dan makeup tu macam mana? Oh, makeup ni masalah juga Aduh, pening Ustaz nak jawab ni. Ustaz teringat satu ayat pada Al-Quran dia kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj. Tabarruj maknanya berhias, makeup. Zop pum letak merah sudah macam lampu traffic light. Zoom nyala. Seperti mana tabarruj ataupun hiasan orang-orang zaman jahiliah. Baik. Ustaz, kenapa perempuan tak boleh makeup? Bukan tak boleh makeup. Kena faham satu benda Perempuan jika dia buat satu-satu benda berhias, mudah nak faham. Hias, makeup, solek. Jangan sampai dia boleh menaikkan nafsu syahwat opposite gender. Maknanya jantina lelaki. Tetapi seandainya dia letak sebagai menutup kecacatan, ada pendapat mengatakan boleh. Nak tutup kecacatan. Contoh. Ustaz bagi tahu contoh. Muka dia ada parut. Lama dah keluar malu. Sebab lelaki tengok, tengok perempuan tu ada parut. Dia letak bedak sikit. Ni. Sekadar nak tutup kecacatan. Tak ada masalah. Dia yang jadi masalah macam mana? Perempuan ni bermakeup keterlaluan. Sebab memang niat dia. I tak niat pun nak tarik lelaki. Sebab I cantik. Dia kata. Sebab tu lelaki tertarik dengan I. So you cannot blame me, okay? Dia kata, you all tak boleh salahkan I. Betul ke salah cara dia cakap tu? Salah. Sebab dia dah tahu. Mana-mana lelaki pun dia akan tertarik dengan perempuan. Melainkan lelaki ni ada masalah sikit otak dia. Kalau tiba-tiba dia minat lelaki, ni masalah orang yang ada masalah otak. Lelaki minat lelaki, masalah otak. Perempuan minat perempuan pun masalah otak. Tapi kalau lelaki ni normal, dia akan suka pada perempuan. Dan perempuan itu akan menarik perhatian dia. Jadi kena beringat, kena jaga. Oh, ni tak boleh ni. Kalau aku tengok lelaki nescaya tertarik. Aku dah lah cantik. Makeup tebal. Bukan perasan. Kena sedar kalau buat macam ni agak-agak tertarik tak. Kena elak. Boleh tak? Faham tak Ina? Mana lepas ni letak boleh. Tapi janganlah letak macam Ustaz cakap tadi. Celak 3 inci. Bibir. Merah tu daripada 100 meter boleh nampak. Yang itu tak tak boleh. Tapi sekadar menutup kecacatan, dimaafkan. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Ada Ustaz nak terang sikit lagi. Tapi kita nak bagi peluang dulu untuk penonton-penonton di rumah rehat. Kerana kita akan kembali sekejap saja lagi. Hanya dalam rancangan Adik Tanya Ustaz. Kembali selepas ini. Syukran jazilan diucapkan, jutaan terima kasih kepada para penonton masih sudi untuk terus bersama dengan kami dan tidak berganjak bagi menyaksikan rancangan Adik Tanya Ustaz. Alhamdulillah adik-adik. Tadi Ustaz cakap pasal yang perempuan tadi, Ustaz tambah sikit je lagi. Ada persoalan orang pernah tanya. Ni adik tak tanya, orang tanya Ustaz, Ustaz nak bagi tahu. Ustaz, saya ni tak cantik. Jadi saya pakai makeup pun jadi tak cantik. Jadi bolehlah pakai. Pakai tebal pun tak apa. Kena ingat adik-adik. Penonton juga kena ingat satu benda. Cantik itu subjektif. Tahu tak subjektif apa dia? Maknanya bagi setiap orang berbeza. Kalau letak 3 orang. Aina, Dayana, Yaya. Buat satu baris. Tengok lelaki 20 orang. Orang kata siapa yang cantik? Adakah dia orang akan pilih Yaya seorang? Ataupun adakah semua akan pilih Dayana seorang? Ataupun semua akan pilih Aina seorang?
Takkan. Ada yang cakap, oh saya tengok Dayana cantik. Ada orang tengok, taklah Yaya cantik. Nampak? Sama tak semua orang? Tak sah? Tak sama. Cantik itu subjektif. Jadi jangan menganggap saya tak cantik jadi saya bolehlah tunjukkan pada orang. Tak. Ada orang memandang dia ni cantik. Ada orang memandang dia ni tak cantik. Inilah guideline yang Rasulullah yang Islam tetapkan kepada orang Islam supaya kita semua jaga penghormatan diri. Lebih-lebih lagi perempuan. Sebab laki ni dia pandang perempuan lain. Perempuan pandang laki lain. Kena tahu tu beza tu. Tapi kalau cerita itu panjang lagi cerita dia. Okey, nanti insya-Allah dah besar nanti akan belajar. Boleh Okey, Ustaz nak buka soalan yang seterusnya kalau adik-adik ada soalan. Ustaz. Hafiz. Ustaz, lelaki yang jaga penampilan ni kira macam mana? Oh, lelaki jaga penampilan. Oish, lelaki perempuan takkan nak cantik, lelaki pun nak handsome juga, betul tak? Ustaz pun nak handsome. Ustaz handsome tak? Sederhana. Sederhana nampak jujur. Hafiz handsome. Adam handsome, Amirul handsome. Macam mana lelaki yang jaga penampilan diri? Ustaz nak bagi tahu mafhum daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi dia pernah nampak Rasulullah. Dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam tu Rasulullah pakai baju merah. Diterangi bulan purnama. Sahabat Nabi nampak. Waktu bulan purnama, sahabat ni tengok Nabi pakai baju merah. Dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Silih berganti. Siapa dia kata yang cantik? Nabi. Dia kata Nabi lebih cantik daripada bulan purnama. Nampak? Bermakna lelaki yang jaga penampilan diri tak ada masalah. Malah dianjurkan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun antara salah satu sifat fizikal dia idadus sad. Dadanya bidang. Maknanya semat lah. Bukan perutnya bidang. Lain. Perut bidang lain. Dada bidang lain. Maknanya Nabi ni juga seorang yang berketerampilan. Handsome, elok. Jadi tak ada masalah lelaki jaga penampilan diri. Yang masalahnya apa? Masalahnya dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat orang lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Yang ni yang tak boleh. Ustaz, Ustaz cakap jaga keterampilan kan? Saya nak pakai lipstick. Ustaz, saya nak pakai lipstick merah. Merah menyala. Saya nak pakai, sebab orang tengok baju kurung cantik, saya nak pakai baju kurung. Yang perempuan pula, saya nak buat rambut macam orang Korea lah, tolak rambut tepi. Sebab saya rasa cantik. Saya rasa ni. Betul ke salah? Salah. Ini dilaknat. Bukan tak boleh. Bukan kata tak boleh terus. Dilaknat oleh Rasulullah sendiri. Lelaki yang cuba menyerupai wanita dan wanita yang cuba menyerupai lelaki. Jangan cabar. Jangan cabar apa? Jangan cabar apa yang Allah dah tentukan untuk kita. Allah tentukan dia ni lelaki, Allah tentukan dia ni perempuan. Lelaki kekal dengan lelaki, perempuan kekal dengan perempuan. Jaga penampilan boleh, tapi cara lelaki lah. Pakai kot ke, pakai minyak rambut sikit. Itu tak ada masalah. Boleh faham Hafiz Alhamdulillah. Ustaz. Okey, kalau tak ada, Ustaz nak buka soalan yang terakhir ni. Dah nak habis dah ni. Ada siapa yang nak tanya? Ada lagi tak yang nak tanya? Dayana? Dayana nak tanya apa? Isteri dia ni dia tutup aurat. Tapi suami dia suruh buka aurat. Macam mana? Allah, beratnya kes ni. Ustaz buat isteri, Ustaz tahu. Hui, berat. Isteri nak tak nak kena patuh dan taat pada suami je tak? Tapi suami dia cakap, kau kena taat pada aku. Jadi aku tak suka kau tutup aurat. Aku nak kau buka aurat. Tunjuk semua urat-urat sekali. Baik. Ustaz bagi tahu perkataannya, dengar betul-betul. Wajib taat perintah suami. Dengar, tak habis lagi. Wajib taat perintah suami selagi mana tidak bertentangan dengan syiar Islam. Wajib taat pada suami selagi mana tidak bertentangan dengan syiar Islam. Islam tetapkan kena tutup aurat tak? Kena kan? Suami ni buat sesuatu di luar hukum Islam. Kena ikut tak? Tak apa? Ya. Ustaz, kalau saya tak ikut, nanti suami saya pukul saya. Jika sampai melibatkan keselamatan, diberi kelonggaran tetapi
sebaik-baiknya. Kalau macam tu punya lelaki, macam tu punya suami, pertama doakan dia berubah. Kedua, ada ramai lagi lebih yang baik daripada yang itu. Sebab tu saya nak beritahu satu pesanan terakhir kepada suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan, bukan merosakkan perempuan. Boleh faham? Boleh faham Dayana? Jadi alhamdulillah banyak lagi Ustaz nak banyak, tapi setakat ini itu saja yang dapat Ustaz terangkan. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rancangan Adik Tanya Ustaz.